Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atikah binti Muhammad Nawawi. Nama saya Fatin Amira binti Osman. Nama saya Siti Anirah binti Mahad. Tajuk perbincangan kami pada hari ini adalah cabaran liberalisme di kalangan masyarakat Malaysia. Objektif kami secara umumnya untuk memberi pendedahan kepada pelajar serta menerangkan cabaran ideologi liberalisme terhadap masyarakat. Manakala objektif khusus kami pula, pertama, mendefinisikan konsep liberalisme. Kedua, mengenal pasti cabaran ideologi liberalisme terhadap pembentukan masyarakat. Mengenal pasti faktor penularan ideologi liberalisme dalam masyarakat. Keempat, menyatakan strategi dalam menangani ideologi liberalisme daripada berleluasa. Isu-isu semasa berkaitan cabaran ideologi liberalisme seperti cubaan menghalalkan LGBT, gerakan-gerakan aktif yang membawa fahaman liberalisme di Malaysia seperti Sister in Islam dan ancaman murtad. Dan keenam, menerangkan kepentingan membanteras ideologi liberalis. Perkataan liberal berasal daripada bahasa Latin iaitu liber yang memberi maksud bebas, bukan hamba, dan juga dikenali dengan keadaan seorang itu bebas dari penaklukan orang lain. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan liberal ini didefinisikan pertama condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik, iaitu misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan. Kedua, bersifat atau berpandangan terbuka iaitu tidak terkongkong kepada suatu aliran pemikiran dan sebagainya. Manakala liberalisme pula bermaksud fahaman liberal iaitu fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran liberal ini berasal dari falsafah politik barat iaitu falsafah humanisme yang mempertikaikan kuasa gereja semasa zaman Renaissance pada abad ke-16 dan 17 Masihi, di mana kuasa gereja berada pada tahap tertinggi sehingga mengongkong rakyat, ahli perniagaan dan kumpulan bangsawan. Kebangkitan pergerakan liberal ini dipercayai bermula daripada kumpulan parti Whigs di Britain yang terdiri daripada golongan ahli falsafah di Perancis yang melakukan pergerakan liberalisme dengan tujuan untuk memerintah sendiri di tanah jajahan mereka. Pergerakan ini bertujuan untuk menentang kuasa pemerintahan beraja mutlak dan agama yang dianggap ketinggalan. Melalui beberapa tokoh ilmuwan Islam di Timur Tengah sekitar abad ke-20, mereka telah membawa pengaruh pemikiran liberal ini sekaligus memberikan kesan secara tidak langsung terhadap agama Islam. Pemikiran ini pada mulanya berada dalam bidang pendidikan sahaja. Ianya bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari taklid buta, iaitu mengambil pendapat orang lain tanpa dalil dan bertindak sebagai langkah untuk maju ke hadapan. Walau bagaimanapun, idea pemikiran ini telah disalahartikan oleh sesetengah ahli ilmuwan yang mana mereka memilih rasionalisme sebagai prinsip dalam setiap pendekatan yang diambil. Cabaran liberalisme terhadap pembentukan masyarakat. Fahaman liberal telah tersebar dengan meluasnya melalui pelbagai sumber seperti akhbar, penerbitan dan kemasukan buku-buku dari luar negara dalam masa sawang. Antara pengaruh yang cuba disampaikan adalah fahaman konsep kesamaan dalam agama. Fahaman ini telah memberikan kesefahaman dalam menyelesaikan perdebatan dalam kalangan masyarakat mengenai agama. Kedua, kesamaan taraf di antara lelaki dan perempuan. Fahaman liberal telah memberikan fahaman bahawa Islam meletakkan wanita di bawah dan menepikan hak perempuan. Yang ketiga adalah batas aurat yang telah ditentukan oleh Islam perlu dikaji. Itu adalah perjuangan yang telah diperjuangkan oleh mereka. Apakah ideologi liberalisme? Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua adalah individualisme dan ketiga adalah rasionalisme. Itulah slogan yang menjadi prinsip asas bagi pemikiran liberalisme. Ideologi ini telah memberikan impak terhadap manusia dari segi sosial, politik dan ekonomi. Malah agama juga turut terkesan dengan fahaman liberalisme. Di Malaysia khususnya, gerakan liberal telah mensasarkan golongan belia muda, cendekiawan, agamawan atau sesiapa sahaja yang mendapatkan kebebasan dan hak sama rata. Terdapat ramai pendukung dan gerakan liberalisme di Malaysia yang giat memperjuangkan pegangan mereka, walau bagaimanapun tidak menggunakan perkataan liberal sebagai nama institusi. Jadi, terdapat beberapa kesan daripada ideologi ini terhadap pemikiran dan kehidupan masyarakat. Kesan liberalisme terhadap masyarakat. Yang pertama, liberal telah mendorong kepada wujudnya golongan yang berfahaman sekularisme, iaitu memisahkan nilai agama daripada hal dunia. Hal ini kerana mereka menganggap agama menjadi penghalang bagi mencapai kemajuan dalam kehidupan dari pelbagai aspek dan sudah tentulah
fahaman ini berpunca daripada pengaruh barat. Yang kedua, mereka yang ingin hidup berlandaskan kehendak dan nafsu sendiri tanpa ada nilai moral sebagaimana yang diajar oleh agama. Liberal yang berfahaman sekularisme ini memegang prinsip bahawa agama hanya untuk mereka yang berada di institusi agama dan masjid sahaja. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa mereka memandang rendah terhadap orang yang mempelajari agama dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Yang ketiga, liberalisme telah melahirkan Islam liberal yang telah menjadi isu popular di Malaysia dan sudah banyak gerakan Islam liberal yang telah bertapak di negara kita. Kesemua dipimpin oleh tokoh-tokoh yang kebanyakannya pernah mendapat pendidikan di barat atau berkhidmat di institusi pengajian barat. Sebagai contoh, dipetik daripada Malaysia Kini mengatakan Dr. Pengarah di Islamic Resonance France pernah berkata, negara adalah milik rakyat dan mereka perlu dilayan sama rata, tidak perlu ada agama sekalipun. Bukan itu sahaja, banyak prinsip yang dipegang oleh gerakan ini yang membawa unsur memesongkan akidah umat Islam. Antaranya berpendapat bahawa Islam adalah agama yang benar, namun agama lain juga adalah benar kerana mentafsirkan sesiapa sahaja yang mempercayai Tuhan, walau apa agama sekalipun, dikira orang yang beriman kepada Tuhan yang satu. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa mereka manipulasikan tafsiran Al-Quran sebenarnya kerana sudah terang lagi bersuruh hanya agama Islam sahaja iaitu suci dan benar. Yang seterusnya, fahaman liberalisme telah mempengaruhi pemikiran masyarakat di Malaysia dari segi sosial dan akhlak pribadi. Sudah banyak gerakan-gerakan liberalisme yang memperjuangkan hak kebebasan bersosial dan persamaan hak antara jantina. Sister in Islam atau dikenali sebagai SIS merupakan gerakan yang memperjuangkan hak sama rata antara wanita dan lelaki di samping mendukung kebebasan berpolitik. Selain itu, terdapat satu gerakan yang mendorong komuniti transgender iaitu Justice for Sister JFS, merupakan aktivis yang memimpin gerakan ini dan tujuan utama mereka adalah untuk mempertahankan hak untuk bersuara dan dapat diterima oleh masyarakat luar. Yang terakhir, penyelewengan akidah dan syariah dalam pemikiran liberal adalah antara mereka berpegangan kepada konsep pluralisme. Fahaman ini mengetengahkan konsep semua agama adalah benar dan manhaj kesamaan antara agama merupakan tonggak utama aliran Islam liberal. Mereka berpendapat sesiapa sahaja yang menyembah apa jua Tuhan, individu tersebut sudah beragama. Ini bercanggah dengan firman Allah di mana Islam adalah hanya agama yang diterima di sisi Allah. Penularan ideologi liberalisme dalam masyarakat. Pertama, kekurangannya ilmu akidah. Ajaran Islam liberal benar-benar mengelirukan umat Islam kerana mereka hanya menggunakan nama Islam sebagai alat untuk menyampaikan fahaman liberalisme, sedangkan manhaj mereka berbeza dengan ajaran Islam yang sebenar. Selain itu, faktor dalam umat Islam juga menjadi punca peluang kepada fahaman luar untuk diserap masuk ke dalam masyarakat. Umat Islam yang mempunyai pegangan akidah yang lemah dan jati diri yang lemah sebagai seorang Muslim adalah punca mereka terpengaruh dengan fahaman dan ideologi dari luar. Mereka tidak mengikut syariat dan ajaran Islam yang telah ditentukan dalam Islam. Kedua, iaitu kebebasan dalam memberi pendapat. Kebebasan dalam memberikan pendapat menjadi tonggak utama golongan liberal dalam menyebarkan fahaman mereka. Golongan ini menjadikan agama Islam dipandang tinggi di sisi masyarakat, bukan Islam khususnya. Golongan yang dianggap berfikiran terbuka ini telah menetapkan akal sebagai sumber tertinggi untuk asbab abad berfikir dan mengabaikan sunnah Al-Quran. Pemikiran ini sangat bercanggah dengan Islam kerana asas Islam digunakan untuk menarik perhatian golongan awam yang beragama Islam. Pemikiran ini dianggap setaraf dengan dunia dan pemikiran moden zaman sekarang. Peranan ahli politik dalam mendukung fahaman liberal banyak juga membantu dalam perkembangan di kalangan masyarakat. Mereka memberikan sokongan dari bentuk dalaman kepada golongan liberal ini. Terakhir sekali iaitu jaringan internet dan buku. Kemunculan fahaman liberalisme ini telah memberikan kesan terhadap Islam khususnya. Fahaman ini secara tidak langsung telah memberikan tempias terhadap sistem pentadbiran dan juga fahaman pendidikan umat Islam. Pelbagai ideologi liberalisme ini telah diserap masuk secara halus ke dalam sistem pendidikan dan sosiologi masyarakat sekarang. Dengan keluasan capaian internet, seluruh dunia yang meluas telah memudahkan penyebaran ideologi dan fahaman barat ini meresap ke dalam fikiran masyarakat dan cepat secara langsung dan tidak langsung. Internet juga telah memberikan peluang kepada golongan yang berpegangan kepada nilai kemanusiaan tanpa berasaskan akidah dalam Islam yang membuka peluang kepada penolakan konsep akidah dan ketuhanan.
Media sosial telah dimanipulasikan sebagai media oleh pelbagai pemikiran dan agama untuk menyampaikan maklumat dan siparan. Ruangan chat, komen menjadi ruang perbincangan untuk berkongsi buah fikiran dan cadangan. Penggunaan media sosial ini telah menjadi satu bentuk medium penyebaran yang berkesan untuk menyebarkan ideologi termasuk fahaman sesat dan melampau yang melanggar ajaran Islam, dan golongan belia adalah golongan yang harus diberikan tumpuan pengaruh fikiran liberal kerana mempunyai akses yang mudah di media sosial. Pengaruh media sosial amatlah ditakuti pada masa kini. Generasi muda yang mempunyai perasaan ingin tahu sama ada dalam menerima idea-idea baru yang dianggap paling terbaru boleh mendorong faktor kekurangan akidah dalam masyarakat. Selain itu, golongan liberalisme terus mempengaruhi minda masyarakat dengan fahaman pluralisme dan inklusivisme dalam menyediakan buku, artikel, temu bual yang dapat mempengaruhi masyarakat minda kita. Hari ini saya akan membincangkan mengenai isu-isu semasa berkaitan cabaran ideologi liberalisme. Poin pertama yang akan saya bincangkan iaitu cubaan menghalalkan lesbian, gay, bisexual, transgender yang dikenali sebagai LGBT. Golongan transgender diberi peluang untuk menikmati hak asasi manusia seperti mana yang dinyatakan dalam laporan maklum balas kerajaan 2019 di mana Suhakam mencadangkan supaya hak golongan transgender diberi perlindungan dan promosi sejajar dengan standard antarabangsa dan norma hak asasi manusia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menggesa Suhakam bagi mendapatkan penjelasan mengenai justifikasi cadangan penyelidikan golongan gender ketiga kerana hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Tambahan pula, golongan LGBT mendapat sokongan kuat daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Sister in Islam. Para pemikir aliran liberal mengiktiraf hak-hak golongan transgender. Natijahnya, kemunculan gerakan di Indonesia memperjuangkan perkahwinan sejenis. Selain itu, golongan transgender di Malaysia berselindung di sebalik propaganda kebebasan dan hak asasi manusia. Contoh yang paling jelas dilihat adalah isu usahawan kontroversi Malaysia yang tidak diiktiraf untuk menukar jantina oleh Malaysia. Namun, pada Februari 2022 telah disahkan menukar jantina di Australia. Pada masa kini, Malaysia khususnya kekal pendirian menolak LGBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tidak mengiktiraf golongan LGBT kerana bertentangan dengan syariah Islam. Isu-isu semasa berkaitan cabaran ideologi liberalisme yang kedua iaitu gerakan-gerakan aktif yang membawa fahaman liberalisme di Malaysia seperti Sister in Islam iaitu dikenali sebagai SIS. SIS memperjuangkan hak kesamarataan wanita Islam yang aktif membawa fahaman liberalisme dan pluralisme di Malaysia. SIS seringkali membuat penulisan berkaitan hak asasi wanita Islam di laman media massa seperti Facebook dan Twitter. Antara contoh muatan naik di laman Twitter berkenaan kebebasan wanita Islam dalam berpakaian, malah majalah Al-Islam edisi Februari 2004 yang ditulis oleh Zainuddin Idris bertajuk Rambut Wanita Bukan Aurat menyatakan bahawa sama ada lelaki atau perempuan, anggota wajib yang ditutup hanyalah dua kemaluan sahaja iaitu kubur dan dubur. Pernyataan ini telah menimbulkan kecelaruan dalam kalangan wanita Islam sekaligus jika mereka tidak mendapatkan rujukan daripada kitab-kitab fiqh atau mendapatkan penjelasan dari golongan ahli agama menyebabkan fikiran mereka akan mudah disesatkan dengan fahaman tersebut. Selain itu, pelbagai lembaga dan yayasan dari negara barat telah menaja golongan SIS bagi membentuk kelompok dan jaringan yang memperjuangkan secara liberal persamaan hak asasi wanita dan lelaki Muslim di seluruh dunia. Isu semasa berkaitan cabaran liberalisme yang ketiga iaitu cabaran murtad. Penubuhan gerakan liberalisme Interfaith Commission IFC yang meletakkan semua agama dalam kedudukan yang sama rata
di mana masyarakat bebas menentukan status agamanya dan tiada halangan bagi seseorang Muslim untuk keluar dari agama Islam, iaitu murtad. Perkara ini mempengaruhi seseorang yang kurang pegangan agama. Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianism, Hinduism dan Sikh telah menaja penubuhan IRC dan menghantar memorandum kepada Majlis Peguam bertarikh 21 Ogos 2001 untuk memberi kebebasan bagi seorang Muslim untuk murtad. Fenomena ini sangat membimbangkan kerana penubuhan IFC menyebabkan penyelewengan akidah kepada masyarakat yang kurang pegangan agama. Melalui memorandum yang dibawa oleh IFC, isu berkaitan kes Lina Joy pada tahun 1997 hingga 2007 di mana Lina Joy atau nama sebenarnya Azlina binti Jalani yang merupakan wanita pertama di Malaysia mengaku murtad pada tahun 1998 kerana berhasrat untuk mengahwini seorang lelaki Kristian. Lina Joy berjaya menukar status Islam pada kad pengenalannya dengan mendapatkan pengesahan murtad daripada Mahkamah Syariah. Strategi menangani ideologi liberalisme dari berluasa. Pertama, iaitu mengharamkan terbitan berunsur liberalisme. Bahan terbitan ini adalah salah satu cara golongan liberal menyebarkan dakwah mereka yang boleh memudaratkan serta menggelirukan pembaca. Ini menunjukkan bahawa terbitan mengenai liberalisme tidak sesuai untuk bacaan umum kerana boleh berlaku salah faham serta penyelewangan akidah. Kementerian Dalam Negeri telah pun mewartakan perintah larangan di mana pencetakan, pengikutkan, penghasilan dan penghasilan semula, peredaran atau pemilikan bahan terbitan yang memudaratkan ketenteraman awam adalah dilarang secara mutlak. Bahan-bahan terbitan yang berkaitan dengan liberalisme adalah salah satu bahan yang telah diharamkan mengikut perintah larangan tersebut. Bahan terbitan seperti ini boleh mengganggu fikiran orang ramai yang mungkin berlawan dengan mana-mana undang serta memudaratkan moral dan kepentingan awam. Yang kedua iaitu peranan pihak berkuasa agama dan tempatan. Di sini, kerajaan dan pihak berkuasa agama harus menjalankan siasatan dalam menyekat mana-mana ajaran yang tidak berlandaskan ajaran Islam. Peruntukan undang-undang hendaklah diperketatkan sama ada di peringkat negeri atau persekutuan. Seseorang yang melanggar atau sengaja menjatuhkan agama Islam hendaklah dihukum seperti enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992 Seksyen 48 yang menyebut menjadi kesalahan akidah sekiranya seseorang Islam mendakwa dirinya bukan Islam. Oleh sebab bidang kuasa yang terbatas terhadap pendakwaan dan penangkapan memerlukan kerjasama dari pihak berwajib, di antaranya Polis Diraja Malaysia PDRM dan Kementerian Dalam Negeri KDN serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang ketiga, isu yang dikupaskan iaitu pemantauan terhadap media sosial. Selain itu, pemantauan media sosial adalah salah cara untuk membentas penyebaran fahaman liberalisme. Pada zaman kini, media sosial adalah platform yang paling luas serta mudah untuk menyebarkan fahaman liberalisme. Penggunaan media sosial tanpa batas memberikan impak negatif kepada pengguna lain kerana pengguna bebas untuk berkongsi maklumat dan pendapat. Namun, pengikut di media sosial amat mudah terpengaruh dengan pemikiran liberalisme dan mempercayai dengan cepat tanpa usul selidik, lebih-lebih lagi apabila komuniti pada zaman sekarang kurang membaca dan lebih tertumpu kepada media sosial. Antara usaha yang sedang dilakukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah dengan menyekat laman-laman sosial fahaman liberalisme ini. Orang ramai juga boleh dinasihati agar melaporkan sebarang aktiviti mengenai liberalisme di media sosial. Tanpa inisiatif daripada orang ramai dan pihak berkuasa, fahaman liberalisme semakin berleluasa dan berani untuk mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan Islam di media sosial. Seterusnya iaitu seminar dan ceramah keagamaan. Sesi penjelasan, seminar dan konvensyen juga haruslah kerap digiatkan untuk berkongsi ilmu dan peringatan agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman liberalisme. Program-program yang dianjurkan berkesan dapat untuk mendapatkan maklumat
terkini mengenai penyelewengan fahaman liberalisme, iaitu golongan muda dilihat mudah terpengaruh dengan mempercayai fahaman liberalisme ini. Ini juga dibuka kepada orang ramai untuk mendedahkan isu terkini liberal dengan pelajar sebagai penganjur dengan menggunakan apa juga yang telah diperoleh daripada aktiviti yang dianjurkan oleh universiti. Agensi-agensi agama dan pendakwah masa kini juga hendaklah berusaha untuk menangkis fahaman liberal dengan memberikan pendedahan kepada masyarakat serta orang-orang sekeliling. Dan seterusnya iaitu peranan Institut Pengajian Tinggi. Di samping itu, Institut Pengajian boleh melatih pelajar dengan membahas fahaman liberal ini. Kaedah pembelajaran ini boleh dilaksanakan di dalam subjek pengajian Islam dan mampu untuk mendidik pelajar untuk berfikiran kritis dan terbuka. Liberalisme juga boleh diatasi dengan penghasilan penyelidikan berkaitan dengan liberal. Pengajian Islam di institusi pengajian boleh menghasilkan penyelidikan yang dihasilkan oleh pelajar dengan tenaga pelajar. Kajian yang dibuat adalah untuk memfokuskan dan membahaskan fahaman liberal yang boleh menjadi rujukan kepada orang ramai dan juga menjadi salah satu cara untuk menyebarkan dakwah. Hasil kajian ini juga boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan yang dibuat boleh merangkumi ayat-ayat di dalam Al-Quran serta aspek sains untuk mendepankan iaitu golongan liberal itu sendiri. Hasil penyelidikan ini boleh diterbitkan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat serta digunakan untuk memberi dakwah kepada media dan program seminar. Seterusnya, apakah kepentingan membenteras ideologi liberalisme? Yang pertama iaitu bagi melindungi kedaulatan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, agama Islam merupakan agama bagi persekutuan iaitu agama negara di dalam perlembagaan persekutuan di Malaysia. Namun, golongan liberal ini berusaha menghapuskan kedaulatan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan dengan cara menidakkan kedudukan agama Islam di Malaysia sebagai agama bagi persekutuan. Golongan liberalisme seringkali menegaskan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang tidak terikat langsung dengan peranan agama Islam, iaitu negara sekular berasaskan demokrasi liberal. Kesimpulannya adalah menjadi tanggungjawab rakyat Malaysia untuk bersama-sama membendung penularan fahaman liberalisme bagi melindungi kedaulatan agama. Kepentingan membenteras ideologi liberalisme yang kedua iaitu bagi membentuk masyarakat yang mempunyai pegangan akidah yang kuat. Dewasa kini, isu ancaman terhadap pegangan akidah masyarakat Islam menjadi masalah utama bagi penganut agama Islam di Malaysia. Penyebaran fahaman liberalisme yang semakin berleluasa dengan adanya jaringan media sosial mempercepatkan lagi perkembangan fahaman tersebut. Golongan belia merupakan golongan yang terdedah kepada fahaman liberal dan paling berisiko untuk dipengaruhi oleh penyebaran liberalisme. Pada tahun 2000 hingga tahun 2010, sejumlah 863 kes telah dirujuk bagi tujuan menukar status agama Islam dan 168 kes diluluskan untuk murtad berdasarkan rekod Mahkamah Syariah. Justeru, setiap masyarakat yang beragama Islam perlulah mempunyai pegangan akidah yang kuat supaya mereka tidak dipengaruhi oleh fahaman liberalisme. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 telah membuat kesimpulan bahawa gerakan ini mengandungi fahaman-fahaman yang menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Masyarakat yang beragama Islam perlulah mempunyai pegangan akidah, fiqh dan tasawuf yang sebenar bagi mengelakkan masyarakat daripada terpengaruh dengan fahaman liberalisme. Dari sudut pendidikan pula, mata pelajaran akidah diterapkan dalam pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Masyarakat Islam perlulah mempunyai sumber rujukan yang jelas dan benar mengenai sesuatu perkara supaya mereka tidak mudah terpengaruh dan mempunyai pegangan akidah yang utuh. Kepentingan membenteras ajaran liberalisme yang ketiga iaitu untuk mempertahankan institusi kesultanan yang mengetuai agama Islam di negeri-negeri seluruh Malaysia.
Gerakan liberalisme di Malaysia bermatlamat untuk melemahkan serta menghapuskan institusi kesultanan di negeri-negeri seluruh Malaysia. Akibat dari penghapusan kuasa-kuasa institusi kesultanan ini menyebabkan sultan atau raja sekadar menjadi simbolik sahaja. Maka tanpa mampu dihalang oleh pihak kerajaan atau pihak berkuasa agama di Malaysia, agenda liberalisme dapat dilaksanakan. Justeru, usaha pihak berkuasa dengan mengeluarkan fatwa mengenai aliran pemikiran liberal adalah terpesong dari aspek akidah dan syariah merupakan satu usaha yang murni. Kepentingan membenteras ideologi liberalisme yang keempat iaitu memelihara aurat wanita Islam mengikut syariah Islam. Para ulama mujtahid bersetuju bahawa aurat wanita Islam adalah seluruh tubuh wanita dan selain daripada muka dan dua tapak tangan perlu ditutup. Malah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35 turut menyatakan isu aurat wanita Islam. Namun, pendukung fahaman liberalisme menyatakan aurat yang wajib ditutup oleh kaum wanita Islam mengikut syariat Islam hanyalah kemaluan hadapan dan belakang. Aliran pemikiran Islam liberal bertujuan memerdekakan wanita Islam dari belenggu kewujudan, iaitu mereka mempersoalkan pakaian menutup aurat seperti tudung dan jubah sebagai suatu yang merimaskan wanita dan wanita Islam perlu dibebaskan dari pakaian yang menutup aurat ini. Maka menjadi tanggungjawab setiap wanita Islam untuk memahami mengenai aurat mereka dan menutup aurat sebaiknya mengikut syariah Islam. Hal ini dapat mengurangkan jenayah-jenayah seperti mencabul dalam kalangan wanita. Kesimpulannya, menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk mendalami dan mempelajari agama Islam mengikut Al-Quran dan hadis yang sahih agar kita tidak mudah terpesong dan percaya dengan dakwah-dakwah baru yang cuba untuk merosakkan kesucian agama Islam. Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam serta badan berkanun di Malaysia perlu mengambil langkah serius, pantas dan tegas dalam menangani fahaman liberal ini. Semakin kita melangkah ke dunia tanpa sempadan, semakin mudah kita menerima maklumat-maklumat yang tidak sahih. Sesungguhnya kita tidak mahu generasi akan datang melaungkan kata-kata inginkan kebebasan dan tidak terikat dengan mana-mana peraturan agama yang pada akhirnya menjadi punca kecelaruan identiti, kepincangan institusi kekeluargaan dan sebagainya. Oleh yang demikian, berbaliklah kita kepada Al-Quran dan hadis kerana di situlah terletaknya kebenaran yang nyata tanpa menimbulkan apa-apa kemudaratan, malah memberi kebahagiaan yang hakiki.